Wabillahi taufiq wal hidayah. Bang. Ya, ada cek dia. Cek tu sawal. Kalau nak pilih kan? Tak ada aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah pun hampir pertengahan Ramadan. Dengan tak terasa kita berada di bulan yang mulia, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang segala ganjaran, segala kebaikan ada di bulan Ramadan. Maka sangat-sangat rugilah kalau kita tak berhubung peluang yang ada ni menjadi sebagai amal kita yang akan insya-Allah kita buat bekal menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya-Allah. Aman Hajj dan juga beberapa kelompok, beberapa lejnah yang kerjasama dengan Aman Hajj. Hari ini kita adakan, bermulanya kita ada kegiatan untuk ilmu, untuk kita mengkaji bersama berkenaan dengan Ramadan dan menguatkan amal kita menuju Ramadan Al-Mubarak. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan salah seorang ustaz, iaitu Ustaz Ramli, akan mari bersama dengan kita dalam untuk menyampaikan satu tajuk yang sangat-sangat baik, iaitu tajuk Madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Bagaimana kita nak menjadikan Ramadan sebagai sekolah dalam untuk memproseskan kita menjadi insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Itu sebagai tujuan puasa kita yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik, para penonton yang dihormati, untuk masa sekali lagi saya serahkan meja ataupun sepentas ini kepada Ustaz Ramli untuk menyampaikan tausiah kepada kita sehingga sampai kepada pukul 6 ataupun pukul 6 lebih sikit-sikit insya-Allah. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, kurnia ke atas kita daripada umur yang berkah, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kenikmatan, yang mana ia memudahkan hidup kita ini sampai ke kita tu boleh hidup dalam musim-musim ataupun masa-masa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ataupun beri kepada hamba-hamba Dia yang beriman, supaya boleh menggilakkan diri dia, mencuci diri dia daripada segala apa yang mencemarkan dia,
dalam umur hidup dia ini. Maka alhamdulillah, umur yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita sampai ke hari ini, kita tu boleh hidup dalam sihatin wa afiyah, dalam keadaan sihat dan afiah. Dalam keadaan sihat itu Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sambut bulan mulia ini, bulan yang barakah ini, ialah bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah fardu di atas kita sebagai satu rukun daripada rukun Islam, yang mana kalau jatuhnya ataupun kita tolaknya, ingkar dia, kita terkeluarlah diri kita ni daripada hamba yang duduk di bawah agama Islam. Maka tahniah yang besar sekali saya ucapkan kepada umat Islam dan hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, yang mana ia tu telah gembira ataupun telah memberkati Ramadan ini dengan orang panggil kata sambut teh yang paling suka dan paling gembira bagi dia. Maka seperti mana Nabi SAW telah tahniah sahabat-sahabat dia dengan tibanya Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah tiba ke atas kamu bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka kita sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidupkan kita 11 hari dah dalam bulan yang mulia ini. Maka dalam hakak dia itu, kita masuk dalam Ramadan ini, orang panggil kata, orang Arab dia namakan Ramadan ini dengan sebab Ramadan ini orang panggil kata yahriq az-zunub, ia bakarkan dosa-dosa. Ia bakar dosa, maka ia membanyakkan, menumbuhkan semulanya pahala. Pahala itu yang mana bukanlah pahala yang biasa, pahala yang mana berganda-ganda, pahala yang mana tidak siapa boleh ukur pahala kita di bulan Ramadan ini. Maka orang yang tak masuk dalam bulan Ramadan ini mengikut panggilan ataupun suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah panggil kita dalam satu hadis, yang mana Nabi beritahu kepada kita bahawasanya apabila datangnya Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dan apabila marinya masuknya bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga sehingga tidak ditutupkan satu pintu pun daripada pintu syurga. Dan juga wa ghulliqat abwabul jannah, dan juga ditutupkan pintu neraka sehingga tidak dibukakan satu pun daripada pintu neraka. Maka di sini pintu syurga terbuka, siapa kata tak ada sahabuk hak terkatuk. Dan juga pintu neraka terkatuk, tak ada sah pun buka. Lepas tu wasuffidatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggukan. Syaitan tu kena garing, kena igat habis. Tapi tu orang panggil kata wakil-wakil rong syaitan tu banyak di atas dunia ni, dia nanti dok gati dia. Terpentingnya Nabi SAW apabila dia panggil umat dia dengan ya baghiyal khairi aqbil, hei orang-orang yang ingin kebaikan, marilah masuk dalam Ramadan ini, masuk dalam bulan Ramadan ini. Patu wa ya baghiyasy syarri, dan hei orang-orang yang mana ingin keburukan, nak duduk dalam kejahatan, aqsir, jauh, minta jauhlah daripada bulan yang mulia ini. Janganlah hampir dengan Ramadan ini, kerana semua amalan kita itu duduk di atas gapo? Di atas niat kita. Niat kita. Maka di sini orang panggil kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah beri janji kepada kita dan kepada umat dia, yang mana orang yang nak kebaikan, dia masuk dalam bulan Ramadan ini dengan penuh
turut syarat yang telah diadakan ataupun telah disusunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syarat-syarat itu semuanya syarat yang mana membesarkan pahala kita dan mengesahkan puasa kita. Tu. Maka dengan kita turut perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala letak di dalam bulan Ramadan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri janji kepada kita, walillahi utaqaun minan nar. Nabi katakan walillah, dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala utaqaun minan nar, orang-orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan dia tu daripada neraka. Wa dzalika kullu lailah. Mana tadi bulan Ramadan ini setiap malam 30 malam ni Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan orang daripada neraka dengan sepenuh-penuhnya. Tuhan itu membebaskan. Dengan itu orang panggilkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita tahu dah kata pintu syurga itu terbuka bagi orang yang nak kebaikan di bulan Ramadan, berarti kata Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang beriman, panggil orang yang sebenar-benar nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Orang yang mana ingin mendengarkan hukum ataupun ingin menghapus dosa dia, dan Allah SWT taubat kepada dia. Orang yang faham wa tubu ilallahi jami'an, orang yang faham gapo ni ayat yang mana kata Allah Subhanahu Taala firman kata wa tubu ilallahi jami'an, taubatlah kepada Allah semua manusia. Maka di sini kita sebagai seorang hamba yang mana orang panggil kata hak Nabi kata ya baghiyash syarri, orang nak keburukan, aksir gejauhlah, tak usah masuklah dalam bulan ni. Berarti kata niat kita tu paling buruk sekali. Lepas tu dengan kita faham kata wasuffidatis syayatin, syaitan itu telah digaringkan, berarti kata syaitan tu ingin lagi hukum dia dengan kita tak terima Ramadan sebagai manusia. Berarti kata kita sebagai manusia saat ni tak saya terima Ramadan ni lebih teruk daripada syaitan lagi. Lebih teruk daripada syaitan. Kerana apa? Nabi ayat dah sini kata wasuffidatis syayatin. Syaitan itu dibelenggukan. Lepas tu syaitan tu nak tipu kita, yang minta izin kepada Allah dah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai kepada hari kiamat. Lepas tu mari kita sebagai manusia ni, Allah SWT suruh masuk dalam bulan Ramadan. Orang panggil kata kita duk tinggal lagi, duk buat galik lagi, maka itu adalah satu kerugian yang paling besar sekali bagi kita. Jadi orang panggil kata kita tu deraka, seorang yang faham kata dia tu deraka, payah Allah SWT nak taubat kepada dia, nak ampun dosa dia. Kita kena faham kata Allah SWT ampun segala dosa manusia selama mana dia itu tidak innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah SWT tak mengampun dosa orang yang bersyirik saja. Selama mana kita tidak bersyirik, sekadar kata dosa yang ada kepada kita kecil besar, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala cucikan kita. Apatah lagi kalau kita faham hadis Nabi yang mana Nabi cerita mari kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sini ni galak ke panggilan Nabi ni kok paling tinggi sekali dah, paling mulia sekali. Nah ayat kata mung puasa kerana mung beriman kepada Allah Subhanahu taala, kata puasa ni daripada rukun iman, rukun Islam. Penuh keyakinan kita puasa tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtisaban dah pula, semata-mata nak bubuh ganjaran puasa kita ni ialah dalam dalam banci kita. Dalam catatan yang mana malaikat duk tanda bahawasanya amalan kita semua saat ni tu ditanda dalam apa? Dalam orang panggil kata suhuf, yang mana kita dalam buku yang mana kita akan terima di sebelah kanan kita, wa ashabul yamin, itu kita jadi orang yang ashabul yamin, orang yang terima surat di sebelah kanan, yang mana satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan
sedang kepada kita ataupun bentang kepada kita surat kita saat ni. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam suratul Isra, Iqra kitabak. Iqra kitabak. Nah, ayat kata Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Membacalah suratmu. Surat ni hak kita nak baca ni. Surat ni tak seroyak lah kata aku duduk atas dunia, aku tak ada ngaji Avatar, aku tak ada ngaji ABC, aku tak ada ngaji Kokai. Semuanya orang panggil kata kita lah orang yang pandai baca sekali surat kita pada hari kiamat esok. Dan dengan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sudah memadai di atas diri kamu sendiri seorang ya hak kamu boleh baca dan akan dihitungkan dosa-dosa kamu itu. Ialah surat ni lah yang akan beritahu kepada kamu amalan kamu yang buat di atas dunia. Maka sidang yang puasa sekalian, dan insya-Allah taala panggil kata dengan puasa ini kita menambahkan iman kita. Dan iman kita dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir orang panggil kata puasa. Niat puasa kita tu orang panggil kata satu iman. Satu amalan yang paling besar sekali. An-niyah yang mana membawa kepada al-amalus soleh, kepada amalan yang soleh. Al-amalus soleh itu tidak jadi melainkan dengan al-ilm, dengan ilmu. Kita tu ada ilmu, kita niat, barulah jadikan amal yang soleh. Maka amal soleh itulah yang akan meningkatkan gapo pahala kita di hari kiamat esok. Dengan itu orang panggil kata kita di bulan Ramadan ini dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ibadat kepada kita untuk kita tunaikan dalam bulan Ramadan ini, terutamanya Al-Quran. Dan Quran ni paling besar sekali di sisi amalan. Orang panggil kata di sisi manfaat untuk diri kita. Al-Quran wasiyam yusyafa'an. Puasa dan Quran itu, Quran dan puasa itu akan beri syafaah, akan syafaah kita. Orang panggil kata jadi orang jamin kita pada hari kiamat esok. Quran itu mari depan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari royak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lepaskanlah seorang ini, dia tidak tidur, dia tu jaga malam, dia tu susah letih, penat dan kerana duk bacakan aku. Dan puasa pun beri lagu tu juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri syafaat kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Itu orang baca. Patut orang hak tak boleh nak baca. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang yang paling besar sekali. Orang panggil kata Quran saat ni kita tak boleh nak baca. Kita dengar. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita faham ayat ni, kita faham ayat ni, ayat tu kamu tak mau dengar ya. Apabila orang baca Quran mu dengar, kemudian mufati, mencedekkan dirimu dengan, orang panggil kata dirimu tu hidup dengan Al-Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri apa? La'allakum turhamun. La'alla di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sengkau, bahkan ia wajib. Wajibul hudus, wajib berlaku. Makna kata kalau mung tak erti baca Quran, mungkin dengar saja ya, mung boleh rahmat dah. Wajib boleh rahmat. Tu, wajib boleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalaulah kita peluang kita di bulan Ramadan ini, Quran tu duduk di hadapan kita baca sendiri, itu adalah utama sekali. Lepas tu kita baca dengan tadabbur dah pula, itu paling besar lagi. Itu paling besar sekali. Hak kita taksir daripada Al-Quran, yang mana Nabi SAW beritahu kepada kita bahawasanya sayati zaman, akan tiba satu masa seorang itu baca Quran tapi yasluqunahu. Dia baca Quran tapi yasluqunahu. Yasluqun ni makna kata kalaulah orang rakyat kecil kata al-baydul masluk. Apa bayd masluk? Orang panggil kata telur rebus. Kalau telur rebus berkoyak jadi gapo? Tinggal putih.
Putih tak ada sekarang habuk. Mana tu seorang tu baca Quran tu dia baca dengan cepat, dia baca dengan tidak ada tajwid, dia baca dengan tidak ada tilawah, tidak ada tadabbur. Maka seolah-olah kata seorang tu, seorang kata koyak telur sakning lah. Tak ada sekarang habuk boleh kepada dia. Maka di sini orang panggil kata Ramadan kita ini seperti saya ayat saat ni kata, kalau kita tak boleh nak baca, kita tu boleh dengar apa ni, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Fastami'u sini ni la'allakum turhamun. Allah SWT bui balasannya la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu itu boleh rahmat. Mudah-mudahan di sini bukanlah apa ni sa'zan seka dak, bahkan boleh selalu dah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita dengar saja. Maka dengar bila disunatkan kita di bulan Ramadan ini semaya tarawih. Semaya tarawih. Maka semaya tarawih ini adalah satu sunnah yang besar, satu sunnah yang utama di bulan Ramadan ini. Kerana Nabi itu sabda mari katakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa mendirikan Ramadan dengan semaya tarawih dia saat ni maka Allah SWT ampun dosanya yang telah terdahulu. Maka dosa yang telah terdahulu saat ini banyak kita dosa. Saat ini kita kata Nabi sebut kata man shoma, siapa puasa. Hak ni man qama. Hak puasa niat puasa saja tu dengan kita tidak membatalkan dia. Batalkan dia dengan apa yang Nabi lari daripada gapo ni benda yang kita tu puasa hanya boleh lapar dan boleh dahaga saja tu, dan kita boleh patah hak tu puasa kita itu gapo boleh mengampungkan dosa-dosa kita yang telah lepas. Sebab tu apabila Nabi ayat kata man fattara sha'iman, siapa beri buka puasa kepada orang puasa, kana lahu adalah bagi dianya ajrus sha'imi la yanqusu min ujurihim syai'an, adalah bagi dia saat ni orang buka puasa, beri buka puasa wa tamasuti syirbatu ma'in, seteguk air ataupun sesuap apa ni susu, semua tu Nabi sifat kata dia tu akan boleh pahala seorang yang puasa itu tu kamilan dan sempurna, lah yang pus tidak kurang sikit habuk pun. Maka tidak kurang sikit habuk di sini ni orang panggil kata satu perkara yang mana gapo menambahkan ganjaran puasa kita. Lepas tu kita tahu tak kata pahala puasa ni besar mana. Pahala puasa saat ni tu besar mana? Allahu Akbar. Nabi sebda katakan kullu amal ibni Adam, setiap amalan ibni Adam lahu bagi dia. Orang panggil kata al hasanatu bi asyri amsalihha, satu hasanah dengan 10 kali ganda. Lepas tu al asyarah tu bi amsalihha pula, dengan berganda pula sepertinya ila 700 kepada 700 kali ganda. Illa siyam. Dan Nabi kata illa siyam. Nabi kata malaikat puasa. Allah SWT kata malaikat puasa saja. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu ialah bagi aku dan aku akan beri pahala orang puasa tu saat ni. Lepas tu hawi pahala puasa kepada kita dengan kita tidak tahu besar mana, banyak mana, seganda, 2 ganda, 3 ganda. Allah SWT kata tak. Hak tu puasa tu tak boleh nak ukur dengan itu. Hanya aku seorang ya nak beri pahala puasa tu saat ni. Maka mereka ni nak orang hak puasa ni lah, orang panggil kata Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita pada hari kiamat esok. Panggil lagu mana? Panggil kata manakah orang-orang yang mana pahala mereka itu duduk di sisi aku. Mana tu? Orang puasa saat ni pahala dia tu duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tanda dak pahala dia saat ni tu. Saya malaikat pun nak tanda tak boleh kerana dia tak ada mizan. Kerana dia tu tak ada timengnya. Neraca dia tu tak ada. Nak timeng tak boleh pahala puasa saat ni. Hanya Allah Subhanahu wa taala seorang ya, satu ya hak boleh beri pahala ini. Begitu juga pahala orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala-pahala orang sabar itu akan diberikan kepada mereka itu dengan tanpa hisab. Mana tak tahu nak ikut nak beri banyak mana. Hanya balasan dianya ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
Orang yang maaf kepada manusia. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang beri maaf kepada orang saat ni. Kita kena ingat molek tu. Maaf ni adalah satu perkara yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ganjarannya ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dan menuntut semua, ayat kata bulan Ramadan ini adalah bulan yang membersihkan kita. Tarawih kita tu boleh membersihkan kita, semaya kita saat ni tu boleh membersihkan kita dengan kita diri solat. Kita diri solat saja tu betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kepada kita. Daripada asbab kurang rezeki ialah at-tahawun fi solah. Orang kita melengah-lengahkan dengan semaya. Jadi melengah-lengah semaya ni satu sebab daripada perkara ataupun sebab yang membawa kepada kurang rezeki. Maka kita dalam bulan Ramadan ini Tuhan peluang dah kita. Semaya waktu saat ni di masjid. Al-masjid saat ni tu kita kena tahu. Katanya gapo? Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat esok dah la yunada, Allah Subhanahu wa taala panggil. Pada hari kiamat esok. Allah SWT tanya malaikat dia, aina jirani, manakah jiranku? Aina jirani, manakah jiran aku? Manakah tetanggaku ni, orang dekat rumah aku ni? Allah Subhanahu wa taala panggil. Malaikat dia kata Rabbana. Malaikat kata Rabbana, Tuhan kami. Malaikat kata kana man yang bagi an yakuna jiranuk. Au man yang bagi an yujawiraka. Siapakah yang sepatutnya akan jadi jiran kamu ya Allah? Allah Subhanahu wa taala fayaqulullah aina ummarul masajid, manakah orang-orang yang menghidupkan masjid? Ummarul masajid ialah jiran Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi kita nak jadi jiran? Kalulah dari selain daripada bulan Ramadan ini kita tu jauh daripada masjid, tak ada nak pergi masjid. Maka di bulan Ramadan ini kita ada peluang, ada kosong, ada masa kosong, tak ada gaduh dengan hidangan makan, zuhur dan asar pun tak ada gaduh dengan TO, tak ada dengan gapo, kedai kopi pun tak ada. Maka kita tu hanya ada gaduh dengan Ramadan, itu dengan solat. Maka bergalik-galik kita pergi masjid. Bawa bunyi suara azan Allahu Akbar, kita pergi di masjid. Maka itu yang panggil kata kita jadi jiran Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kata kita masuk masjid, duduk lama, nantazirus solah min ila solah, kita tunggu semaya kepada semaya yang lain. Itu adalah rahmat yang paling besar sekali. Wal malaikatu yastaghfiruna laka, dan malaikat semua itu dak minta ampun dan taubat kepada engkau dan mencucuri rahmat, dan supaya Allah SWT curahkan rahmat dia ke atas kita. Ini yang panggil kata bulan yang mulia ini. Tarawih saat ini kita semaya. Alhamdulillah, walaupun dengan musim yang kita berada sekarang ni, musim COVID, COVID-19 ini, sehingga KJL tu tak undang-undang tak boleh kita semaya di masjid berjamaah dalam tarawih saat ini. Kita usaha solat dari rumah kita, di mana-mana tempat dilarikan semaya saat ni tu. Dan seperti kita di wilayah Naraciwak ini, maka dilarikan terus tak boleh semaya tarawih. Maka kita usahalah kita tu boleh juga semaya di rumah kita sekadar kita boleh. Tu dia kata tak boleh nak semaya, tak pandai nak baca Quran, tak ingat Quran, pandai baca, kita buka Quran, kita baca daripada Al-Quran. Kita baca pandai juzuk amma, kita baca juzuk amma, sekadar kita boleh baca. Habis tak pandai Fatihah, baca Fatihah tu saja pun pentingnya kita semaya tarawih itu. Walaupun orang panggil kata kita tidak boleh khatam Quran ataupun setengah daripada Quran, serabuk daripada Quran, pentingnya kita tu nak hidup Ramadan kita dengan ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itulah sikit sebanyak sebagai nasihat saya untuk Ramadan. Tengah-tengah bulan Ramadan ini,
sama-samalah kita orang hak muqassir ataupun ada kecuaian sikit banyak tentang ibadat dia di bulan Ramadan ini, maka dia betulkanlah, kuatkanlah Ramadan ini, bulan ini, ibadat ini, supaya kita tu menambahkan ketakwaan kita dengan ada 19 hari lagi daripada bulan ini. Kerana tabiat amalan ataupun tabiat hijau ni, ya awal tu ada semangat, rajin, ada rajin. Lepas tu bawah tengah tu rasa kurang sikit. Tu bawah akhir tu ya kau kurang. Sebab itulah Nabi SAW dia tu banyakkan suruh kita doa dengan husnul khatimah, dengan elok penghabisan. Akhir kita tu nak jadi elok dengan penghabisan yang molek. Seperti doa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, elokkanlah akibat, mana tu akhir khidja kami saat ni ni. Tu nak elokkan hak ni. Mana kata kita kena molek sekali. Seperti Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka fi. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah umurku saat ni akhir umurku ni khairu umri akhirahu. Jadi sebaik-baik umurku ni di akhirnya. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalanku nya hak penghabisan dia tu. Hak penghabisan dia tu nak jadi hak molek sekali. Wa khairu ayami, dan sebaik-baik hariku ialah yauma alqaka fi. Orang panggil kata hari aku berjumpa dengan engkau ya Allah ya Rabbul Alamin. Di sinilah orang panggil kata kita sebagai orang yang mukmin dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang merebut-rebut di bulan ini, dan supaya semoga kita tu boleh keampunan dan boleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala basṭ, orang panggil kata meluaskan, memanjangkan rezeki kita dan rahmat kepada kita dengan sepenuh-penuhnya di bulan ini, dan ia menghiasi hidup kita dan amalan Ramadan kita ini dengan zinatul iman, dengan hiasan iman dan takwa insya-Allah taala. Maka bagi saya pada petang yang mulia ini, dengan hampirnya kita nak masuk buka puasa ni, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa yang kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa yang paling besar sekalinya ialah doa rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku minta dan aku tuntut kepada engkau ya Allah, birahmatika, dengan dengan rahmat engkau ni yang telah meluaskan segala-gala sesuatu di dunia ini, bahwasanya engkau mengampunkan dosa aku. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ramli yang sudi memberi wasiat dan juga nasihat kepada kita bersama, terutama di bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini. Walaupun dalam keadaan COVID-19, tapi kita tetap menjaga keamanan daripada penyakit atau virus yang ada, dengan kita selalu berdoa, selalu kita mengharap kepada Allah SWT dan serah kepada Allah SWT, serta kita bersabar dan juga kita selalu bersangka baik terhadap Allah SWT. Untuk jadual setiap hari insya-Allah kita akan ada seperti ini, dengan berganti ustaz, berganti orang yang mari beri kecek pada kita di depan ni. Untuk maklumat, pada esok hari kita kemungkinan cuti sehari, dan insya-Allah kita hari Ahad nanti kita akan bersama dengan Datuk Hamka Makwi akan bersama dengan kita dalam tajuk Ramadan Bulan Tarbiyah. InsyaAllah kita akan mendapat buah ilmu dan juga
kesedaran dalam kita berpuasa, karena amalan puasa adalah amalan yang mulia, amalan yang bukan mudah dan bukan payah. Maka kita kena ada persiapan dan kita kena ada ilmu untuk nak memperkuatkan ibadah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya Muhammad Ghazali bin Harun yang berada di sini bersama dengan Ustaz Mahdi, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Ramli, Ustaz Sa'arani, tim kita yang kita duk fikir untuk nak ada acara seperti ini. Seperti saya biasa di radio, tapi kerana COVID kita tak boleh menyampaikan dakwah melalui radio. Alhamdulillah kita ada handphone, kita ada internet untuk kita live di Facebook. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ini saya sebagai pengurusi minta maaf ada kesalahan dan juga kekurangan, dan terima kasih atas perhatian para penonton semua. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.